Selamat sejahtera kepada semua murid. Hari ini saya akan ajar bab 8 vektor. Dalam bab vektor terdapat 3 subtopik. Yang pertama 8.1 vektor asas, 8.2 penambahan dan penolakan vektor, bab 8.3 vektor dalam SATA Charters. Okey, dalam 8.1 hari ini saya akan bincangkan 8.1 part pertama. Nanti akan disambung dengan part kedua dalam video seterusnya. Okey, apakah itu vektor? Okey, vektor terdiri daripada dua ya. Okey, vektor terdiri daripada kuantiti vektor dan kuantiti skalar. Okey, apakah itu kuantiti vektor dan apakah itu kuantiti skalar? Okey, kuantiti vektor mempunyai magnitude dan arah. Magnitude di sini adalah nilai. Okey, contohnya Raja 4.1 menunjukkan sebuah kereta bergerak, okey, kereta ini bergerak 80 km per jam ke barat. Okey, so 80 km per jam ini menunjukkan magnitude. Gerakan dia ke barat ini menunjukkan arah. So, mempunyai sesuatu kuantiti yang mempunyai magnitude dengan arah, ia dinamakan kuantiti vektor. Okey, lagi satu contoh, raja yang kedua menunjukkan sebiji batu besar, okey, jatuh ke atas lantai ataupun meja dengan 100 Newton. Okey, so 100 Newton ini adalah nilai magnitude. Dan dia jatuh ke mana? Jatuh ke bawah. Ini adalah arah. Jadi, mempunyai magnitude dan arah, dia merupakan kuantiti vektor. Okey? Okey, manakala kuantiti skala, okey, kita tengok kuantiti skala. Apa itu kuantiti skala? Kuantiti skala mempunyai magnitude, tetapi dia tidak mempunyai arah. Okey? No direction. So, contohnya zisim, kg, okey, berapa gram. Okey, macam berat saya 50 kg. Okey, suhu saya 36.4 darjah Celsius. Sekarang waktu pukul 2 petang. Okey, so ini semua tiada arah. Jadi ini dikategori sebagai kuantiti skala. Okey, next. Di sini ada dua contoh. Okey, mari kita tentukan. Nyatakan sama ada setiap berikut adalah kuantiti vektor ataupun kuantiti skala. 75 minit mempunyai magnitude kan? Dia mempunyai value magnitude. Adakah dia mempunyai arah? Tidak kan? So, kuantiti ini adalah kuantiti skala. Okey, manakala B 20 Newton ke atas. So, dia ada magnitude, dia ada arah. So, dia mempunyai kuantiti ini mempunyai magnitude dan dia mempunyai arah. Jadi, kuantiti ini adalah kuantiti vektor. Okay, so boleh jelas sekarang kuantiti vektor dengan kuantiti skala. Okey, lagi satu contoh boleh tentukan daripada penilaian kendiri satu ni. Okey, tentukan sama ada setiap kuantiti berikut ialah kuantiti vektor ataupun kuantiti skala. So, dengan jelas A, B, C, D di sini, A dan C hanya ada nilai, value saja. Tanpa arah. Okey, untuk B dan D ke kanan, ke timur. Okey, so dengan jelasnya A dan C adalah kuantiti skala. Manakala B dan D adalah kuantiti vektor. Because dia mempunyai magnitude dan arah. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana nak tulis vektor. Okey, tata tanda vektor. Okey, vektor biasanya diwakili dengan tembereng garis berarah. Di mana panjang garis itu menunjukkan magnitude dan anak panah menunjukkan arah vektor. Okey, contoh di sini, Nizam berjalan kaki dari A ke B. Okey, sejauh 15 meter.
ini saya wakilkan dengan saya tulis dengan simbol dan anak panah. Okey, kalau saya nak wakilkan situasi ini ataupun cerita ini kepada bentuk vektor ataupun tata tanda vektor, caranya ialah dia boleh tulis secara bold. Kalau kita guna komputer, kita boleh boldkan A, B ini. Kalau kita tulis dalam peperiksaan, okay, kita akan guna anak panah. Okay, satu garisan dan ikut dengan anak panah. Okay, dan wakilkan huruf yang diberi dalam soalan. Kalau soalan beri CD, dan kita buat CD lah. Kalau dia buat AB, dan kita buat AB hurufnya. Dan dia mesti arah ini mesti ke kanan. Okey, mesti ke kanan anak panahnya. Okey, ini adalah satu cara. Atau kita boleh wakilkan nama vektor nizam A ke B ini dengan huruf A kecil dan ada satu simbol S di bawah. Ini pun kita baca sebagai vektor. Okey, vektor A ataupun vektor AB menunjukkan benda yang sama. Okey, ini lagi satu contoh. Okey, diberi V, okey, vektor V. Okey, ini juga disebut sebagai vektor. Nampak tak V ada satu huruf S kecil di bawah. Ialah pecutan 20 meter saat kuasa 2 ke selatan. W, okey, vektor W kita baca sebagai vektor W. Ialah laju 6 meter per saat ke timur laut. Lukis dan labelkan setiap vektor yang berikut. Jadi murid, dalam bab ini agak penting juga you kena tahu tentang arah-arah tersebut. Ke selatan, ke timur laut. Okay? So, saya lukiskan arahnya. Okay, you kena recall back lah yang geografi anda. Okay, so yang atas tu utara, yang bawah ni selatan, di sebelah kanan ialah timur, sebelah kiri ialah barat. Okay, manakala di antara timur dan utara ialah timur laut. Di antara timur dan selatan ialah kita panggil tenggara. Okay. Antara barat dan selatan ialah barat daya. Antara barat dan utara ialah barat laut. Okay. So, dah kena pasti ke 88 arah ini, baru kita boleh lukislah untuk contoh 2 ni. Okay, so untuk soalan A dengan C, dia memang ikut soalan yang diberi. Okay. Vektor V, vektor W. So, vektor V ke selatan. So, nampak tak? Dia turun ke bawah. Okay. Ke selatan. Selatan memang di bawah kan? Okay. Pelajar, you boleh abaikan yang ini ya. Yang ini tak penting. Saya hanya nak you all faham bagaimana nak lukis lah based on the question. Okay. So, V, vektor. Okay. Setiap kali you dah lukis tu, mesti tulis nama vektor tersebut. Okay. Untuk W. Okay, W adalah ke timur laut. Okay, timur laut di sebelah kanan atas kan? So, nampak tak garisan dia? Okay, ke kanan atas. Okay, then kita tulis W. W tu vektor ada satu S di bawahnya. Okay, untuk B dengan D, nampak tak dia ada satu negatif di depan. So, murid tolong ingat, kalau ada negatif maksudnya dia adalah terbalik daripada original yang diberi. Yang original ialah ke selatan, ke bawah kan. So, kalau negatif maksudnya dia akan bergerak ke atas. Okay, so dia akan bergerak ke atas. So, negatif V vector. Okay, untuk soalan D, negatif W. Tadi yang pergi ke timur laut. So, timur laut kalau timur laut terbalik daripada dia ialah barat daya. Okay, so barat daya adalah turun ke bawah. Okay, ke kiri lah, kiri bawah. So, negatif W. Faham? Okay, next. Okay, apa itu magnitude suatu vektor? Okay, magnitude dan arah bagi vektor boleh ditentukan dengan tembereng garis berarah yang mewakilinya. So, Raja 4.5 menunjukkan vektor A. Okay, vektor A ataupun kita boleh sama dengan vektor AB
yang anak panah di atas. Okay. Magnitude bagi vektor A untuk AB ini, kita mesti wakilkan dengan modulus AB. Okay. Ataupun, okay, dia boleh wakilkan dengan modulus AB ataupun modulus AB yang tanpa anak panah, ataupun kita mesti ada modulus A huruf yang ada simbol S di bawah, ataupun bolkan A itu dengan modulus. Kenapa perlu ada modulus? Modulus ini kerana jarak kan, okay? Magnitude ini sama maksud dengan jarak. So, jarak ada ke jawapan negatif? Tidak kan? So, setiap jawapan mesti moduluskannya. Maksudnya, jawapan mesti sentiasa positive answer. That's why ada modulus di depannya. Okey, kita tengok contoh. Okay, mari kita lihat contoh 3. Raja di sebelah menunjukkan vektor V, okay, yang mewakili sasaran sebuah helikopter berlepas dari titik O. Cari magnitude dan arah. Okay, magnitude dan arah. Okay, yang magnitude cikgu akan ajar nanti. Okay, arah. Recall back tadi graf yang kita lukis tu, kalau arah ke sebelah kanan atas, apakah nama arah tersebut? Ya, timur laut. Okay, so kita dah dapat satu jawapan lah, timur laut arahnya. Okay, sekarang kita nak cari magnitude. Masih ingat tadi, magnitude kita mesti guna simbol modulus. Dan nama vektor ini adalah V. Okay, vektor V. Dan jangan lupa ada simbol S di bawah. Okay, sama dengan, okay, formula nak cari jarak adalah punca kuasa 2. Okay, nilai kotak paksi X dan Y. Okay, so ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Okay, berapa kotak kita kira? Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. So ada 3. Untuk paksi Y pun sama, 1, 2, 3. Ada 3. So kita gantikan. Okay, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ini formula. Okay, so kita gantikan. Punca kuasa 2, X adalah 3 kuasa 2 tambah Y kita pun 3. Nah, kuasakan 2. Okay, so tekan kalkulator, you akan dapat 3 kuasa 2 ialah 9 tambah 9. So, 9 tambah 9, so kita dapat 18. Okay, so tak perlu you dapatkan jawapan dalam titik perpuluhan lah, biar dalam bentuk punca kuasa 2. So, jadi untuk jawab soalan contoh 3 ni, jawapan yang lengkap adalah 18 unit. Okay, punca kuasa 2, 18 unit ke timur laut. Okay, mesti ada magnitude dan juga arah. Okay, jadi ini adalah jawapan lengkap untuk contoh 3. Jadi setakat ini saja untuk hari ini. Saya akan teruskan bahagian yang kedua di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.